Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan menjawab soalan bertajuk tambah unit masa untuk muka surat 153. Jadi murid-murid boleh rujuk bahagian cuba ini. Jadi kita akan sambung untuk soalan yang lepas, iaitu untuk nombor 3, 4 dan 5. Untuk soalan 3A, 5/6 jam tambah 0.45 jam bersamaan berapa minit. Okey, kat sini ada kedua-dua jenis penukaran unit. Pertama diberi dalam pecahan jam dan yang kedua dalam perpuluhan jam. Jadi kedua-dua ini kita perlu tukar kepada unit minit. Okey, jadi kita seperti biasa kita sambung dengan persamaannya, iaitu 1 jam bersamaan 60 minit. Untuk menukarkan jam kepada minit, kita kena mendarab dengan 60. Jadi untuk yang di depan ni 5/6, kita akan darabkan dengan 60. Okey. So kita buat dulu 5/6 5/6 kita akan darabkan dengan 60. Jadi seperti biasa kita permudahkan dulu. 6 dengan 60 ada sifar 6 kat situ. Jadi 6 kali berapa jawapan 6? 6 kali 1. 6 kali berapa? 60. 6 kali 10. Kemudian kita buat apa? Kita akan darabkan 5 dengan 10. Jadi kita dapat jawapannya ialah 50 minit. Okey, itu untuk yang 5/6 jam. Okey, bagaimana pula sekiranya nombor perpuluhan? So, sama juga. 0.45 jam ini perlu ditukarkan kepada minit dengan mendarab 60. Jadi kita tulis dulu nombor dia, 0.45 kita akan mendarab dengan 60. Okey, jadi macam mana kita nak mendarab? Pertama sekali kita jadikan nombor perpuluhan ini nombor bulat. Jadi kita gerakkan 1, 2. Kemudian kita dapat nombornya yang baru, iaitu 45 didarabkan dengan 60. Seperti biasa, kalau mendarab dengan sifar di belakang, kita jangan darab lagi, kita darab nombor yang puluh tu 6 saja. So saya tanda dekat sini 45 cuma darab 6 saja. Okey, 5 kali 6 30. Kemudian 4 kali 6 24. 24 tambah 3 27. Dan jangan lupa kita tambah satu sifar di belakang. Jadi kita dapat jawapan dia 2700 minit. Tetapi kita lihat di sini, kita menggerakkan 2 kali titik perpuluhan ke kanan. Jadi kita pulangkan balik titik perpuluhan ni 1, 2. Okay, jadi nombornya ialah apa? 27. Jadi kita dapat jawapan dia yang 0.45 ni ialah 27 minit. Okey. Lepas tu kita buat apa? Kita tambahkanlah. Kita tambahkan yang 50 ni dengan 27 ni. Kita tambah dulu. Okey, sebab kita tambahkan. So kita buat bentuk lazim sekali. 50 minit akan tambah 27
minit. Okey. Jadi sifar tambah 7, 7. 5 tambah 2, 7. Okey. Jawapan untuk soalan nombor salah sikit. Sekejap Okey, jawapan untuk soalan A ini ialah 77 minit. Okey. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan B. 7.625 hari tambah 1/1/2 hari bersamaan berapa hari, berapa jam. Okey, jadi kita buat macam mana? Kita kena betul persamaan dia, iaitu 1 hari berapa jam. Okey. Jadi kita tulis 1 hari bersamaan 24 jam. Okey. Bila kita dah tahu persamaan ni, jadi kita boleh mendarabkan kedua-dua nombor ni lah. Jadi perpuluhan ni nak tukar kepada jam, kita tukar jam dulu So darab 24, 1/1/2 hari ni juga darab dengan 24. Okay, kita buat dulu yang pertama, itu 7.25. Okay, so ni B 625. Okay. Uh, 625. Okey. Kita juga boleh letak titik kumpulan siap-siap, okey. Okey, so darab saya buat boleh macam ni sebab dia darab nombor bulat. So darab 24. Okey. Ini juga kaedah pertama, kaedah yang boleh digunakan kalau nombor perpuluhan. Okey, tengok tadi, yang tadi cikgu menggerakkan titik perpuluhan, kemudian cikgu pulangkan balik titik perpuluhan tu. Okey, cara kedua kita boleh buat macam ni. Okay, tapi cara ini kita kena letak titik perpuluhan awal-awal untuk elakkan kekeliruan. So kita letak macam ni je. Ini dia. Okey. Okey, sekarang kita darab. Okey, pertama sekali kita akan darabkan dengan 4. Okey. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. 6 kali 4, 24. 24 tambah 1, 25. 7 kali 4, 28. Tambah 2, 30. Okey, ini untuk survey 4. Kemudian kita akan buat pula survey yang kedua, iaitu survey 2. So, ini darab 2, okey. Okey, mula dengan yang kedua lah, digit kedua. So, 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 2 kali 6, 12. 7 kali 2, 14. Tambah 1, 15. Okay, kemudian kita tambahkan. Okay, ini sifar 10, kemudian 3, 8 dan 1. Okey, ini titik perpuluhan tak dinilai dekat belakang. Kalau sifar dekat belakang titik perpuluhan, so tak dinilai. Jadi kita dapat 183 apa? 183 jam. Okey. Okey, 183 jam. Okey. Ini sudah melebihi beberapa hari. So nanti kita akan nak tahu berapa hari. So kita akan bahagikan dengan 24. Okey, jadi saya teruslah untuk dapatkan berapa hari, berapa jam. Okey. So kita buat 183 ni kita kena bahagikan dengan 24.
Okey, kita tengok ke sini 183 CV24. Kita akan buat cara macam mana? Kita boleh buat tambah berulang ataupun repeat addition kan, tambah berulang ataupun satu lagi kita cakap apa? Kaedah tulang ikat. Dan yang paling ni juga kita juga boleh agak-agak cuba jaya. Tengok 18. So cuba kita agakkan kalau dia mendarabkan dengan 9, okey. Atau sorry, di 7 yang nampak ni 7. So mesti 7. Jadi kita buat 24 darab 7, okey. 24 darab 7. 28. 2 kali 7, 14. 14 tambah 2, 16. Okey, ini 7, okey. Okey, so kita tambah lagi 24. Kalau tambah 24, dia jadi berapa pula? Maksudnya 8, So, 12, 9, 2. Okey. Kalau 8, so tak boleh. So, kita akan ambil 7. 1 dan 8. Jadi, kita tulis sini 7. Kita tulis sini 1, 6, 8. So, kita tolak. Dapat 3 tolak 8 tak boleh. 13. Tinggal 7. 13 tolak 8. 5. 1. Okey, ini ialah jawapan dia 7 jam. 7 hari 15 jam. Okey, kita dah menjawab yang di depan tu. So kita tulis ni 7 hari 15 jam. Okey. Jauh sikit. Okey. Sekarang, kita akan menjawab pula 1 per 2 hari, berapa hari dan berapa jam. Okay, kalau kita tengok sini, 1 per 2 hari ni, kalau kita asingkan, kita dapat 1 hari kat situ. Okay? Okay, kita tulis ni ni yang 1 per 2 hari berapa jam Okay, 1 per 2 hari. Maksudnya berapa jam? Okey, kita buat inilah kaedah apa? Kaedah pecahan tak wajar. Nanti kita darab 24. Okey. Okey, so macam mana? Kita darab dan tambah. Okey, darab dan tambah. 2 darab 1, 2, 2 tambah 1, 3. So kita dapat 3 per 2. Kita akan darabkan dengan 24. Jadi kita macam mana? Kita permudahkan CV apa? CV2. 2 kali 1, 2 kali 12. Kemudian kita darabkan 12 dengan 3. Kita dapat 36. So kita dapat 36 jam. Okay, sama seperti sebelah, 36 jam ni sudah melebihi 1 hari kerana 1 hari itu 24 jam. Jadi kita bahagikan ataupun kita tolak pun boleh. Tapi kita yang paling basic ialah bahagi. So kita bahagi sini, okey. So 36 bahagi 12. 24. Dapat 1 24, kita tolakkan, dapat 2, 1. Jadi kita dapat jawapan yang kedua ni ialah kita dapat 7 pula. 1 hari berapa jam? 12 jam. Okey. Kemudian kita buat apa? Kita tambahkan kedua-duanya. Okey. Kita tambahkan yang ni dengan ni kita tambahkan. So dua-dua ni kita tambahkan. Okey. Okey, so kita akan buat kat sebelah ni. Okey, sini. Jadi kita buat sini 7 hari
15 jam akan tambah 1 hari 12 jam. 12 jam. Oh, silap. Okey. Cari dulu. Oh, tak nampak. Jadi berapa jawapan dia? Okey, so kita tambah dulu. 5 tambah 2, 1 tambah 1. Okey. Jadi ini 27. Ini juga 8. So jawapan dia ialah 8 hari 27 jam. Tapi kalau kita tengok kat sini, 27 jam ini sudah melebihi 1 hari. Jadi apa kita buat? Kita akan tolakkan 24 untuk kita berikan kepada sana rumah di sebelah hari itu menjadi 1 hari kat sini. Okey. Jadi jawapannya yang terakhir jawapan yang terakhir tinggal 3 jam lah. Dan ini 9 hari. Panjang sikit jalan kira. So jawapan dia ialah apa? 9 hari 3 jam untuk soalan B. Okey. Kita sambung lagi. Soalan C. 1 3/4 tahun tambah sifar 0.75 tahun. Berapa tahun dan juga berapa bulan. Okey, seperti biasa, kita letak dulu perkaitan antara tahun dan juga bulan. So, kita letak 1 tahun. Oh, kita tuan dulu sekejap. Kita letak 1 tahun bersamaan berapa? 12 bulan. Okey. Sekarang kita nak buat apa? Kita akan mendarabkan pecahan ni atau nombor bercampur ni kepada 12. Juga nombor kumpulan ini kepada 12. Kita buat dulu yang pertama, nombor bercampur. So, 1 3/4 akan darabkan dengan 24. 12. 24 dengan 12. 12. Okay, sekarang kita buat apa? Jadikan dulu pecahan tidak wajar. 4 akan darab 1. Jawapan dia akan tambah 3. Okay, sekarang kita darab. 4 darab 1, 4. 4 tambah 3, 7. Jadi, 7/4 akan darabkan dengan 12. Okey, 4 dengan 12 kita akan silangkan dulu dan kita tentukan sifirnya. Dan sifir 4, 4 kali berapa 4? 4 kali 1, 4 kali berapa 4? 12, 4 kali 3. Kemudian kita buat apa? Kita akan darabkan 7 dengan 3. Jadi kita dapat jawapan dia ialah 21. 21 apa? 21 bulan. Okey. Tapi ini sudah melebihi 1 tahun. Jadi macam mana cara dia? Seperti sebelum ini, kita kena bahagikan dengan 12. So, kita akan buat 21 akan bahagikan dengan 12. Sudah pasti dah 1 So, dia 12. Dan kita tolak. Dapat ini 11. Ini 9. Jadi, jawapan dia 1 tahun 9 bulan. Okey, so, dari sini 1
tahun 9 bulan. Okey, itu yang pertama. Sekarang kita nak menyelesaikan yang kedua, nombor perpuluhan. Okey, 0.75 akan darabkan dengan 12. Okey. Jadi kita boleh gerakkan titik perpuluhan ataupun kita boleh darab terus. So kalau macam ni lebih baik kita gerakkan titik perpuluhan untuk menjadi 12. Okey. Untuk menjadi 75. 1 2. So dia jadi 75 darab 12. Okey, nanti kita akan pulangkan balik titik perpuluhan itu 2 kali, okey? So kita buat sini 75 darab 12. Okey, yang pertama, yang kedua. Ini jawapan. Okey, sekarang kita darab dulu dengan 2. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. 14 tambah 1, 15. Kemudian sifir 1, 5 kali 1, 5. 7 kali 1, 7. Dan kita tambahkan. Ini sifir 1. So, sifar 10, 9. Okay, ini ialah jawapan dia, 900 bulan. Tetapi kita sudah menggerak titik perpuluhan 2 kali. Jadi kita pulangkan balik titik perpuluhan 2 kali. Jadi kita dapat jawapan dia ialah 9 saja. 9 apa? 9 bulan. Okey, kita dah menjawab dua-dua ni. Kemudian kita tambahlah 1 tahun 9 bulan tambah 9 bulan. Okey. Okay, so kita tambah dekat ujung ni. 1 tahun 9 bulan akan tambah 9 bulan ni, 2 ni. Okey, so kita tambah. So tambah 9 bulan kat sini. Okey, kita garis. Okey. Sekarang kita tambah. 9 tambah 9, 18. Okey. So, 18 bulan. Ini satu-satulah. So, jawapan dia 1 tahun 18 bulan pada permulaan. Tetapi seperti biasa 1 tahun 12 bulan. Jadi 12 bulan ni dia sudah melebihi 1 tahun. Jadi kita kena tolak daripada rumah bulan ni 12 dan kita akan tambah kat sini 1 tahun. Okey. Sekarang kita garis dulu dan kita tambahkan. Tolakkan ni lah. Okey, 8 tolak 2, 6 lah. Jadi dia sudah tinggal 6 bulan. Manakala tahun sudah bertambah 1 tahun. Jadi dia jadi 2 tahun. Okey, ini dia jawapan untuk soalan C. 2 tahun 6 bulan. Jadi agak rumit pengiraan dia kelas. Iaitu kita perlu menukarkan kedua-dua nombor ataupun soalan ni kepada tahun dan bulan. Kemudian kita tambahkan. Okey. Jadi nampak macam tambah 1 kali je. Tapi dia ada 1 kali, 2 kali, 3 kali pengiraan. Okey. 3 kali kita panggil langkah. Okey. Kita sambung lagi. Soalan 4. Hitung hasil tambah 2/45 abad dengan 3.8 abad. Okey, dia suruh tambah. Tetapi kita sambung lagi, dia kata nyatakan jawapan dalam abad dan dekad. Okey, so
So, dia tanya berapa abad, berapa dekad. Jadi, kita kena tahu satu dekad itu berapa abad. Ataupun satu abad itu berapa dekad. Silang Okey, so kita tulis dulu satu abad. Satu abad bersamaan 10 dekad. Itu persamaan yang kita perlu tahu dahulu. Okay, sekarang kita mendarabkan 2/45 abad ini kepada 10 dan juga 3/8 abad ini kepada 10. Sebab jawapan kedua-duanya kita kena buat apa? Kita kena tambah. Kata kunci dia suruh tambah. So kita kira dulu yang pertama. Yang pertama kita kira ni dulu, kita tukarkan. Kemudian ini juga kita tukarkan. So ada dua pengiraan. Okey, so kita buat. So kita buat 2/45. Warna apa ni? Biru Okey. 2/45 akan darabkan dengan 10. Okay, so kita buat apa? Kita jadikan 2/45 kepada pecahan tidak wajar. Jadi kita akan tambah, kemudian kita darab, kemudian kita tambah. Okay, jadi kita buat macam mana? 5 darab 2, 10. 10 itu tambah 4, jadi 14. 14/5 akan darabkan dengan 10. Kemudian kita permudahkan 5 dengan 10 ada sifir. Sifir 5, 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10. Kemudian kita darabkan 14 dengan 2. Jadi 14 darab 2, jawapan dia 28. So kita dapat jawapan dia 28 apa? 28 dekad. Okey. 28 dekad ini ada abad dia. Berapa abad? So kita kena bahagi 10 dululah. Nanti kita akan dapat jawapan dia berapa abad dan dekad. Okey. So kita buat 28 akan bahagikan dengan 10. So kalau 10, 2, 20 lah. 2. Jadi ni 20. Kita tolakkan dapat 8. Jadi kita dapat jawapan dia untuk yang pertama ni 28 dekad ini ataupun 2/45 abad ni ialah 2 abad. So saya tulis ni 2 abad. Kemudian ada baki tu, baki ini yang dipanggil dekad, iaitu 8 dekad. 8 dekad. Okey, kita dah menyelesaikan masalah pertama. Masalah kedua, kita akan buat pula 3/8 akan darabkan dengan 10. Baiklah. Okey, sekarang kita akan darab 3/8. Kita salin dulu. Sini. 3/8. Okey, kita nak tukar berapa dekad. Jadi kita akan darab dengan 10 lah. Okey, darab 10. Okey. Kalau mendarab 10, kita cuma buat macam mana? Nombor perpuluhan, kalau nak mendarab 10, 100 atau 1000, kita boleh menggerakkan titik perpuluhan. Okey, berdasarkan bilangan sifar, ini ada satu sifar, so kita buat satu saja. So titik perpuluhan dah di sini dah. Jadi itu saja jawapan dia, iaitu kita dapat jawapan dia 38 dekad. Okey, kemudian kita buat apa? 38 dekad ini dah melebihi satu abad. Tengok ni 10. Satu abad 10 dekad. Jadi 30 dekad ni berapa pula abad? So kita akan bahagikan. Okey. So 38 akan bahagikan dengan 10. Dapat 3. 30. Dan kita tolak dapat 8. Jadi jawapannya untuk yang 3/8 abad ialah 3 abad. Okey, saya tulis bawah ni bagi nampak.
3 abad. Dan baki itu ialah dekad, iaitu 8 dekad. Okey, kemudian kita kena buat apa? Tambahkan. Okey. So, kita akan tambahkan kedua-dua ni. Okey. Okey, sekarang kita akan tambahkan 2 abad. Sini 2 abad. 8 dekad. 8 dekad. Tambah 3 abad. Dan 8 dekad. Okey. Sekarang kita tambah 8 tambah 8. Kita tak boleh pindah sebelah. Kita ni dekad. So, kita dapat sini 16. Ingat tu. Jangan letak atas. Okey, so kita dapat 16 dekad. Dan 3 tambah 2 ni 5 abad. Okey, di permulaan inilah jawapan dia 5 abad 16 dekad. Kenapa saya cakap permulaan? Kerana 16 dekad ini sudah melebihi 10 dekad. 10 dekad ataupun sudah melebihi 1 abad. 1 abad di 10 dekad. Jadi sudah melebihi 16 ni kita kena tolak 10. Okay, dalam masa yang sama di abad kita akan tambahkan. Kerana sudah diberi daripada rumah dekad. Okay, jadi kita garis sekali lagi. Dan kita tulis jawapan dia 6 tolak sifar 6. Jadi dah tinggal 6 dekad. Tadi 16. Kerana sudah ditolak 10. 10 itu diberi kepada abad. Okey, jadi abad juga bertambah 1. Jadi 6. Okey. Jadi ini jawapan di kelas. Iaitu 6 abad 6 dekad. Okey. Untuk soalan yang keempat. Okey, seterusnya soalan kelima. Adakah pernyataan sebelah benar? Lepas tu, kalau benar, buktikan. Okey, dia kata 2.79 abad tambah 8/1/4 abad bersamaan 11 abad 4 bulan. Okey, jadi macam mana nak tahu benar atau tidak? Kita kena buatlah. Okey, kita tengok sini abad, kemudian ada tahun. So, kita akan tukarkanlah satu abad berapa tahun Okey, so kita akan tukar. Maksud saya pernyataan ni ialah satu biru kuning. Sekejap Okey, satu abad bersamaan 100. Okey, 100 tahun. Okey, ini persamaan yang kita perlu ingat. Okey, sekarang daripada persamaan ini kita akan mengira 2.79 abad ni berapa tahun. Okey, dan berapa abad lah. Okey, kita kena darab. Okey, darab berapa? Darab 100. Nombor perpuluhan dengan nombor pecahan ni, pecahan nombor bercampur ini kena darab dengan 100. Kita kira dulu yang pertama, nombor perpuluhan. Okey, ini nombor 5 Okey, 2.79 akan darabkan dengan 100. Okey, seperti sebelum ni saya kata, kalau mendarab nombor perpuluhan mendarab dengan 10, 100 ribu, kita boleh menggerakkan titik perpuluhan ke kanan. Berapa kali? 2 kali. Kenapa? Sebab ada 2 sifar. So, kita gerak saja. 1, 2. Jadi, titik perpuluhan sudah berada di ujung. Maka kita dapat jawapannya ialah 279 tahun. Okey. Kemudian, 279 tahun ini sudah melebihi 1 abad. Sebab 1 abad cuma 100 saja.
Jadi kita buat apa? Kita kena bahagikan. Okay, jadi kita buat macam mana? Kita buat 279 akan bahagi dengan 100. Sifir 100 ni kalau 2, 200 dah kan? So 2, so kita dapat sini 200. Dan kita tolakkan, dapat 97. Jadi kita dapat untuk jawapan pertama ni 2.79 abad ini ialah 2 abad dan 79 tahun. Okey, so tulis sini ya. 2 abad kemudian 79 tahun. Okey, kita dah menyelesaikan soalan pertama ni, masalah pertama. Sekarang kita nak kira masalah kedua pula, iaitu 81/4 abad. Jadi kita tulis dulu pecahan tu. 8, okey sini. 8, 1/4 akan darabkan dengan 100. Jadi, seperti biasa, ini nombor bercampur. Kita perlu bertukar menjadi pecahan tak wajar. Jadi kita akan darabkan, kemudian jawapan itu kita tambahkan dengan yang atas. Okay, sekarang kita akan darabkan 4 darab 8, 32. 32 tu ditambah 1, jadi 33. So kita akan tulis 33 perkan dengan nombor asal tadi 4. Kemudian kita akan darabkan dengan 100. Okay, kemudian kita permudahkan 4 dengan 100, ada sifir 4 kat situ. Okey, 4 kali berapa 4? 4 kali 1. 100 pula 4 kali 25. Okey, maksudnya 25, 100 Okey, kemudian kita buat apa? Kita kena darabkan. Okey, so saya tunjuk sini, darab 25 25 akan darab dengan 33. Okey. Ini ialah sifir 3 dulu. 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Okey. Ini pula sifir 3 lagi sekali. 3 yang 10 ni So 5 kali 3 15 juga. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. Jadi kita dapat jawapan dia 5 ni 12 ni 8. So kita dapat 825 tahun. Jadi, kita kena tahu juga 825 tahun ni berapa abad dan juga berapa tahun. Jadi, seperti soalan ni kita bahagi kan. So, kita kena bahagikan. Okay, saya tulis sini. Soalan ni nanti kita nak tambah. So, saya buat 8, 2, 5 akan bahagikan dengan 100. So, sifir 100 ni kalau 8, 800 lah. So, 8, 800. Dan kita tolak. Dapat 5, dapat 2. Dan baki ini ialah tahun. 8 ini ialah 8 abad. Jadi, kita dapat 8 abad. $25 tahun. Kita dah selesaikan yang kedua ni. Okay, sekarang apa pula kita nak buat? Kita akan tambahkan kedua-dua nombor ni. Okay, tambahkan. Bila kita tambah, kita nak tengok dapat tak jawapan dia 11 abad 4 tahun. Kalau dapat, maka benarlah. Dan pembuktian dia yang kita kira ni. Okay, so kita akan tambah.
2 abad. Sini. Ya, 2 abad. 79 tahun. Akan tambah 8 abad 25 tahun. Tambah 8 abad 25 tahun. Okay, sekarang kita tambah 9 tambah 5, 14. 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. So, dapat 104 tahun. Okay, kemudian 8 tambah 2, 10. Okay, juga kita nak cuba turunkan yang ni. Dapat tak? Oh, dapat. Alhamdulillah. Okey, so kita dapat jawapan dia 10 abad 100 tahun. Okey, tengok ni 11 abad 4 tahun. Okey, adakah jawapan ini dah tamat di sini? Okey, 10 abad 104 tahun. Kita tengok had 1 abad ni 100 tahun. Jadi 100 tahun ini perlu diberi kepada abad sebab sudah melebihi 1 abad. Jadi kita buat apa? Kita akan tolak. So kita akan tolak 100. Bila tolak sini dan dia akan beri kepada abad 1 abad. Okay, jadi kita akan tambahkan pula. Okay, so garis lagi sekali. Dan ini kita akan tambah. Okay, jadi ini tolak 4 tolak sifar 4. Kemudian 10 tambah 1 11. Okay, jadi ini jawapan dia yang kita dapat kira 11 abad 4 tahun. Dan jawapan ini sama dengan penyataan yang dinyatakan. Jadi kalau ditanya adakah benar, jadi jawapan kita ialah benar lah. Seperti sini benar. Takut tak nampak. Okey, benar. So bagi hashtag. Benar. So tak ke sini lah. Okey. Jadi kita dah menjawab soalan yang kelima. Okay. Itu sahaja daripada cikgu, iaitu tambah unit masa untuk surat 153 untuk nombor 3, 4 dan 5. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang mana kekurangan itu adalah daripada kesilapan daripada saya sendiri. Jadi itu sahaja. Kita terima kasih dan kita jumpa lagi.